Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersama kita lagi dalam program e-belajar Matematik tingkatan 1, bab 7, ketaksamaan linear. Kali ini kita akan masuk pada bab 7 iaitu ketaksamaan linear, standard kandungan 7.2, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran 7.2.1 membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan seharian dan sebaliknya. 7.2.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dan 7.2.3 iaitu menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Kita tengok kepada standard pembelajaran yang pertama, 7.2.1, iaitu membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan seharian dan sebaliknya. Jadi, pada standard pembelajaran yang sebelum ni, awak dah belajar apakah yang dikatakan ketaksamaan linear dan apakah simbol-simbol yang terlibat. Okey, jadi hari ini kita akan tengok kepada lebih lanjut dalam bab ketaksamaan linear ni. Kita nak kaitkan pula ketaksamaan linear ni dengan situasi dalam kehidupan seharian. Bagaimanakah anda membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan sebaliknya? Okey, kita tengok pada contoh 5. Dia bagi satu bentuk ayat, dan daripada ayat itu kita kena cari yang mana yang boleh membentuk ketaksamaan linear. Daripada ayat tu awak kena analisa dan cari di manakah yang mana poin-poin penting yang kita boleh keluarkan ke dalam bentuk ketaksamaan. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari. Jadi masa sekarang diberi dalam unit hari, manakala pemboleh ubah dia adalah T. Jadi kita tengok dulu. Jadi ni yang pertama ni, T. Maksudnya kita punya pemboleh ubah yang pertama adalah T, yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Ini kita punya kata kunci kita ni, kurang daripada 42 hari. Jadi macam mana kita nak, daripada ayat ni kita nak keluarkan satu ketaksamaan linear? Macam mana? Kurang daripada. Tengok betul kepada simbol-simbol yang berkaitan dengan kita punya masalah ni. Okey, simbol apa dia? Yang pertama, simbol sama dan lebih besar daripada. Dia punya ayat ataupun kata kunci dia yang biasanya digunakan yang mewakili simbol ni adalah sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada, minimum. Maksudnya nombor yang akan berlaku tu adalah selepas dia lebih besar daripada tu kan. Manakala simbol yang kedua, sama dan lebih kecil daripada. Ayat yang biasa digunakan mewakili simbol ni selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, ataupun maksimum. Apabila awak jumpa je ayat ni di dalam kita punya situasi, maka kita akan gunakan simbol yang berkenaan. Okey, contohnya yang pertama, kurang daripada. Maksudnya lebih kecil kan? Kurang daripada 42 hari. Kalau 41 hari boleh? Boleh lah kan? Kalau 40 hari? Boleh lah kan? Kalau 43 hari? Tak boleh lah kan? Sebab dia kata kurang daripada 42 hari. Okey, sekarang cikgu nak tanya, kalau 42 hari boleh ke tidak? Kalau 42 hari tak boleh kan? Jadi tidak termasuk 42 hari. Jadi kalau tidak termasuk nombor yang dinyatakan, kita hanya gunakan simbol yang ada satu line sahaja, tidak boleh double line. Okey, tengok jawapan dia. Jadi untuk yang pertama, T itu adalah lebih kecil daripada 42 ataupun lebih kurang daripada 42. Maksudnya 41 hari boleh, 40 hari boleh, 30 hari boleh, 20 hari boleh. Tapi dia tak boleh 42 tak boleh. Sebab dia kita kurang kan. 43 pun tak boleh, 44 pun tak boleh.
Okey, faham ya untuk A. Okey, B. Dalam suatu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang huruf ataupun pembuluh limbah dia L. Ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Ni. Sekurang-kurangnya 32 cm. Di mana sekurang-kurangnya? Ada ni kan betul. Sekurang-kurangnya. Maksud apa sekurang-kurangnya? Paling kecil panjang dia 32. Tu maksud sekurangnya. Sekurang-kurangnya. Kalau 32, maksud termasuklah dalam nak dapat hadiah tu. Kalau dia dapat 33 cm, boleh lah kan? 34 cm, boleh hadiah lah kan? Tapi kalau dia dapat 31 cm, tak boleh. Sebab dia kata sekurang-kurangnya, maksudnya bermula daripada 32 dan ke atas, barulah dia dapat memenangi hadiah. Okay, jadi jawapan untuk B, L tu lebih besar dan sama dengan 32. Maksudnya dia boleh dia bermula daripada 32, 33, 34, 35 dan seterusnya. Maksudnya 32 ke atas. Itu maksud dia. Okey, C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kg. Jisim kek X. Ini kita punya pembuluh ubah X yang diterima oleh setiap jiran. Jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey, kita punya pembuluh ubah sekarang X. Jadi, mana dia kata? Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada tidak lebih daripada 2 kg. Jadi jisim kek X yang diterima oleh setiap jiran, tapi yang dia buat tadi itu kurang daripada tidak lebih daripada 2 kg. Maksudnya dia buat sebiji kek. Maksudnya sebiji kek itu maksud paling besar dia buat 2 kg, paling berat. Dia boleh jadi 1.9, 1.8, 1.5, 1.0 kan. Okay, itu yang dia buat. Tapi sekarang X tu apa dia? X adalah jisim kek yang diterima oleh setiap jiran. Jika Puan Cheng memotong kek itu kepada 10 keping yang sama rata untuk jirannya. Jadi satu kek tadi yang besar tu Puan Chen potong kepada 10 keping. Dia buat macam bentuk pizza lah contohnya kan. Dia buat potong 10 keping, baru dia bagi kepada jiran dia. Jadi X adalah sekeping tadi. Berapa yang jiran Puan Chen dapat? Maksud dia dua ni adalah jisim asal kek tersebut, bahagi kepada 10 orang jiran dia. Tu maksud dia. 2 tu jisim asal kek tersebut, 10 tu maksud dia potong kepada 10 kek satu tadi tu. Jadi dapatlah kepada jiran dia setiap orang. Okey, D. Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P ni diwakilkan. Okey, jadi sekarang kita punya pembuluh ubah adalah P dalam RM yang perlu diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi melebihi RM240 sebulan. Jadi keuntungan P yang perlu diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi RM240 sebulan. Okey, jadi kata kuncinya apa dia? Melebihi. Kalau melebihi apa dia? Lebih besar. Termasuk tak RM240 sebulan tu? Termasuk ke tidak? Dia kata kalau melebihi tak termasuk. Dia mungkin boleh bermula daripada 241, 242, 243 dan seterusnya. Tapi dia kata tak termasuk 240. Jadi kita gunakan simbol lebih besar daripada.
3/100 tu datang daripada mana? 3/100 tu datang daripada 3%. 3% darab P iaitu keuntungan lebih besar daripada RM240. Jadilah macam tu kan. Okey. Contoh 6 ini adalah songsangan daripada situasi yang kita buat tadi. Tadi diberi satu situasi, kita membentuk satu kesamaan. Tetapi untuk contoh 6, diberi satu kesamaan, kita nak tulis satu situasi. Contoh A, hash sama dan lebih besar daripada 110 dengan keadaan hash ialah tinggi penumpang dalam cm yang dibenarkan menaiki roller coaster. Jadi awak kena tahu apa maksud ni, sama dan lebih besar daripada. Jadi kita tukar kepada ayat. Awak boleh guna ayat yang ada dalam tips tu sebelum ni kan. Okey, jadi kita tukar kepada bentuk ayat. Tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya. Ni kan, sekurang-kurangnya. Maksudnya dia bermula daripada 110. Kalau 111, boleh lah kan? 112, pun boleh juga. Kalau 109, tak boleh. Sebab dia mesti bermula daripada 110 dan ke atas. Okey. Okey, kita tengok B. T lebih kecil daripada -5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Maksudnya T itu lebih kecil daripada -5. Okey, berapa nilai yang mungkin bagi T? Kalau -4 termasuk ke tidak? -4 tidak termasuk. Sebab dia kata lebih kecil. Lebih kecil daripada 5 ni mungkin -6, -7, -8, -9 dan seterusnya. Dia semakin kecil. Okey, kita tukar kepada bentuk ayat. B. Suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang daripada. Kita tukar sahaja daripada simbol lebih kecil daripada kepada kurang daripada. Tukar je kepada bentuk ayat. Okey, C. M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam RM bagi Encik Siva. Maksudnya gaji Encik Siva lebih besar daripada 4,600. Mungkin RM4,600, mungkin RM4,602, tapi dia tak boleh jadi 4,600. Sebab dia kata tidak termasuk 4,600. Satu line sahaja. Kalau dua line barulah termasuk 4,600. Jadi ayat dia, gaji bulanan bagi Encik Siva lebih daripada RM4,600, lebih daripada. Okey. Okey, jadi untuk standard pembelajaran 7.2.1 iaitu membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan seharian dan sebaliknya, berdasarkan contoh-contoh yang telah cikgu terangkan tadi, awak boleh jawab ni latih diri 7.2a untuk latihan pengukuhan. Kepada standard pembelajaran 7.2.2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear? Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ingat balik. Ini awak dah belajar awal-awal lagi bab ni kan. Apa dia ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Pertama, ketaksamaan secara kasarnya mengandungi simbol ketaksamaan yang 4. Itu lebih besar, lebih kecil, sama dan lebih besar, sama dan lebih kecil. Dia mesti ada keempat-empat simbol ni dalam kita punya ayat matematik tersebut. Okey, linear, apa maksud linear? Kuasa pemboleh ubah ialah 1. Apa maksud kuasa pemboleh ubah? Kuasa huruf tersebut, huruf yang kita gunakan dalam ketaksamaan linear tersebut. Kalau guna huruf X,
X kuasa 1. Tapi biasanya kuasa 1 ni kita tak tulis le 1 tersebut. Kita anggap dia ada. Okey, M kuasa 1. Kita tulis je M sahaja. Y kuasa 1. Kita tulis Y sahaja. Z kuasa 1. Kita tulis Z sahaja kan. Dia tak boleh ada kuasa 2, kuasa 3. Itu kita panggil bukan linear. Okey, dalam sekali satu pemboleh bah mengandungi satu huruf sahaja. Kalau huruf X, X je lah yang ada dalam. Kalau huruf M, M je lah yang ada dalam kotak samaan kita. Ada budak tanya kan, Cikgu Man, apakah yang dimaksudkan dengan menyelesaikan ketaksamaan linear? Apa tujuan kita menyelesaikan? Kan, ini duk cerita je soalan. Selesaikan ketaksamaan berikut, selesaikan ketaksamaan berikut, selesaikan ketaksamaan berikut. Apa yang kita nak selesaikan? Okey ni Cikgu Man jawab. Ya Meme, yang dimaksudkan dengan menyelesaikan ketaksamaan linear ialah kita hendak mencari nilai-nilai pemboleh ubah ataupun huruf yang memuaskan ketaksamaan tersebut. Apa yang memuaskan? Yang mewakili ketaksamaan tersebut. Contohnya tadi kan, gaji tadi kan, gaji Encik Siva M lebih besar daripada 4,600. Maksudnya kalau 4,700, betul lah jawapan dia. Kalau 4,800, betul juga. Kalau 4,200, itu bukan memuaskan ketaksamaan. Maksudnya dia tak boleh jadi jawapan kalau 4,200. Okey. Ianya hampir sama dengan langkah menyelesaikan persamaan linear. Cuma bezanya dalam menyelesaikan ketaksamaan linear ialah kita mesti mempertimbangkan arah simbol ketaksamaan yang terlibat. Oleh sebab dia ada arah kan. Simbol tadi tu merujuk kepada macam mana nak panah kan. Ada nak panah ke kanan, ada nak panah ke kiri. Itu yang kita akan pertimbangkan. Itu je beza dia. Menyelesaikan ketaksamaan linear. Contoh 7. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Macam untuk A, apa pemboleh ubah ataupun huruf yang terlibat? X sahaja. X tu kuasa apa? Kuasa 1. Dan dia ada huruf X sahaja. Okey, B, huruf X. X tu pun kuasa 1. C, ada X juga. X tu pun kuasa 1. D, ada X. X tu pun kuasa 1. Jadi maksud selesaikan setiap ketaksamaan, maksud kita nak cari dalam soalan A, X dia sama dengan berapa. Ataupun maksudnya ketaksamaan ni dia melibatkan apa, dia ada simbol kan. Okey, kita tengok. Macam ni. X tolak 2 sama dan lebih kecil daripada 6. Jadi ini kita gunakan konsep apa dia ni? Kalau tolak 2 di sebelah kiri, kita pun tambah 2. Ini kita gunakan awal-awal awak belajar itu kan, konsep imbangan. Kita nak hilangkan negatif 2, maksudnya kita kena tambah 2 supaya dia akan jadi kosong. Tetapi apabila awak tambah 2 di hadapan, di sebelah belakang pun kita kena tambah 2 juga. Ataupun setengah apa. Nanti kalau awak dah biasa, nanti awak akan lebih faham. Dah biasa buat kan? Tak payah buat konsep. Maksudnya dah biasa, awak terus boleh kan. Macam kan, awak dah biasa buat nanti tolak 2 bawa ke belakang. Ini kalau dah perlu sangat lah kan. Dah biasa buat, selalu buat, nanti kita akan nampak step dia. Tolak 2 bawa ke belakang, dia akan jadi tambah 2. Tambah 2 kepada kedua-dua belah ketaksamaan. Kita gunakan konsep imbangan. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi X sama dan lebih kecil daripada 8. Itu tujuan dia. Kita nak selesaikan, maksudnya kita nak supaya X sahaja yang berada di hadapan. X berkali dia 1, kuasa dia 1. Barulah kita akan dapat jawapan akhir. Markah untuk jawapan tu mesti bergantung kepada huruf pemboleh ubah tu. Okey, B. 7X sama dan lebih besar daripada 8. Sama juga, kita mesti hilangkan 7 tersebut. Macam mana hilangkan 7? Okey, kita tengok dulu 7 dengan X. Operasi apa? Oleh sebab dia duduk rapat, 2 tu huruf dengan nombor, operasi dia darab. Jadi macam mana kita nak hilangkan? Kita tengok kepada songsangan kepada darab apa dia? Bahagi. Jadi ini pun kita gunakan konsep imbangan. Kita nak hilangkan 7, bahagi 7. Bukan hilang, supaya dia jadi 7 bagi 7 1 kan. Jadi di belakang dia akan bahagi 7 juga.
Ataupun nanti kalau awak dah biasa, terus je bawa 7, bawa ke belakang, dia akan jadi darab. Bahagi kan. Jadi dapatlah jawapan X sama dan lebih besar daripada 4. Okey, kita tengok soalan C. Negatif X per 3 lebih kecil daripada 9. Kita kena hilangkan dulu 3 tersebut. 3 dengan X bahagi kan, X bahagi 3. Jadi nak hilangkan dia, kena darab dengan 3 kedua-dua belah bahagian. Di sebelah depan ataupun kiri kita darab 3, negatif 3. Di sebelah kanan ataupun sebelah belakang kita darab dengan negatif 3. Okey, sekarang tengok di sini. Apa yang berbeza? Tengok di sini. Tengok ni, perasan tak? Daripada lebih kecil daripada, apabila kita darab dengan negatif 3, dia akan jadi lebih besar daripada. Ini yang cikgu cakap tadi, kita kena perhatikan perubahan tanda. Jadi apabila kita darabkan dengan negatif 3, dah tak ada lah negatif 3 tersebut kan. Jadi X lebih besar daripada negatif 27. Okey, kenapa yang A dengan B tadi kita tambah dengan bahagi itu tak ada perubahan tanda? Sebab melibatkan nombor positif. Sebab tu tak ada perubahan tanda. Tetapi apabila awak berurusan dengan nombor negatif, dia akan ada perubahan tanda. Maksudnya kalau anak panah tu ke kanan, kalau melibatkan nombor negatif, dia akan bertukar ke kiri dan sebaliknya. Okey. Okey, sama juga ni. Okey, 7 tolak 4 X lebih besar daripada 5. Okey, yang ni kita nak hilangkan yang mana dulu? 7 dulu ke negatif 4 dulu? Kita selesaikan dulu yang 7 tersebut. 7 tolak 7. Yang belakang pun kita akan tolak 7 juga. Kita hilangkan 7 dahulu. Supaya tinggal negatif 4X lebih besar daripada 8. Ada perubahan tanda tak? Ada perubahan tanda ke tidak? Tak ada kan? Kenapa tak ada? Sebab dia bukan melibatkan darab ataupun bahagi nombor negatif. Ditolak kan? Tolak tapi masih lagi tolak nombor positif. Tolak 7 kan? Tambah tolak nombor positif, dia tak ada perubahan tanda. Tapi kalau awak darab ataupun bahagi yang melibatkan nombor negatif, barulah ada perubahan arah simbol tersebut. Okey, jadi macam ni, negatif 4 kan? Negatif 4 dengan X operasi bahagi. Jadi kita nak hilangkan dia, kita kena bahagi negatif 4. Apabila kita bahagi je nombor negatif, tengok di sini kan, daripada lebih besar daripada, dia akan jadi terbalik. Anak panah dia mula-mula ke kanan, tapi tiba-tiba kalau kita bahagi negatif, dia jadi ke kiri. Supaya last sekali, jadi tinggal X sahaja di hadapan. Sebab kita dah potong negatif 4 bahagi negatif 4 kan. Kita dah potong, tinggal X sahaja. Jadi X lebih kecil daripada negatif 2. Okey. Ingat, mana kita nak songsang, mana kita nak ubah dia punya simbol dan mana kita tak nak ubahkan. Dia ada kat sini. Tengok contoh tu. Yang mana kita perlu ubah dan yang mana kita tak perlu ubah. Boleh cikgu terangkan sekali lagi. Yang kita tak perlu ubah adalah tambah atau tolak. Dan darab ataupun bahagi nombor positif pun kita tak perlu ubah. Tapi apabila melibatkan darab dan bahagi nombor negatif, barulah kita perlu ubah simbol ketaksamaan tersebut. Okey, kita tengok contoh. Ini bentuk masalah ni kan. Dalam suatu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku dengan harga RM12.50 setiap buku. Randi membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Rani.
Nah, macam mana kita nak buat ni? Tandakan dulu maklumat yang kita ada. RM12 setiap buku. Yang kedua, pembelanja tidak lebih daripada RM80. Yang ni macam mana ni? Dia kata satu buku RM12.50. Rani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di kedai tersebut. Tapi ditanya, hitung bilangan maksimum buku yang Rani boleh beli. Jadi sekarang kita tengok satu-satu, memahami masalah. Yang ni yang kita dah highlightkan. Harga sebuah buku ialah RM12.50. Rani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku. Dan yang ketiga, hitung bilangan maksimum buku yang dibeli. Okey, kita pergi kepada langkah yang kedua, merancang strategi. Tulis ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakili situasi tersebut. Dan yang kedua, selesaikan ketaksamaan itu dan tafsirkan penyelesaiannya. Okey, melaksanakan strategi. Macam mana ni? Cikgu ni sikit hide sikit sebab nak suruh awak nampak kan. Okey, melaksanakan strategi. Katakan N ialah bilangan buku, kita wakilkan bilangan buku sebab kita tak tahu lagi. Jadi kita letak satu pemboleh ubah. Maka jumlah pembelanjaan ialah 12.5 N. 12.5 tu apa dia? 12.5 ni daripada sini lah. Kan? Maksudnya daripada RM12.50 itu harga sebuah buku. Maka jumlah pembelanjaan ialah 12.5 N. Jadi 12.5 N sama dan lebih kecil daripada 80. Okey, sama dan lebih kecil daripada 80 ni datangnya daripada mana? Kita dah tahu 12.5 N ni datang daripada harga sebuah buku RM12.50, N bilang buku. Sama dan lebih kecil daripada 80 ni datangnya daripada sini. Tu maklumat yang kedua. Kemudian barulah kita selesaikan. Nak hilangkan 12.5, kita kena bahagikan dengan 12.5. Jadi boleh kita bahagi sama di atas sama. Tinggal N. Jadi N sama dah lebih kecil daripada 6.4. Jadi kita buat garis nombor kan. Buat garis nombor 6.4 sama dan lebih kecil daripada 6.4. Jadi dia kata N ialah bilangan buku, maka buku tu mesti nombor bulat kan. Maksudnya kalau nak beli buku mestilah sebiji ke dua biji kan. Tak boleh beli satu setengah, tak boleh. Dia mesti sebiji. Maksudnya mesti jawapan tu mesti dalam bentuk nombor bulat. Jadi nombor bulat yang paling hampir yang lebih kecil daripada 6.4 adalah 6 buah. Okey, jadi refleksi apa maksudnya? Kita dah dapat tadi nilai N sama dengan 6. Maksudnya dia beli hanya 6 buah buku sahaja. Jadi kalau kita kira, maksudnya apabila dia beli 6 buah buku, harga sebiji buku RM12.50, jadi 12.5 darab 6 sama dengan 75 kan. Jadi betul lah, kurang daripada 80. Dia kata maksimum dia 80. Maksudnya dah ada duit RM80 je kan. Jadi betul lah, cukup lah dia beli itu RM75 sahaja. Kan. Tapi kalau contohnya dia beli tambah satu lagi biji, maksudnya dia beli 7 biji, jumlah harga yang diperlu bayar adalah RM87.50. Jadi dah lebih. Jadi dia tak ada duit. Dia hanya ada RM80 je kan. Jadi betul lah kita punya jalan kerja tadi. Jawapan kita pun betul. Okey, maka bilangan maksimum buku yang dapat dibeli ialah 6 buah. Dan itulah betul jawapan yang betul. N ataupun bilangan buku 6 buah. Jadi untuk standard pembelajaran 7.2.2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan
ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah? Awak boleh jawab latih diri 7.2b. Okey, ini tengok contoh yang cikgu dah ajar tadi. Fahamkan masalah kemudian cuba selesaikan. Okey. Ada 1, 2, 3, 4. Cuba jawab. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada standard pembelajaran 7.2.3 iaitu menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan ketaksamaan linear serentak? Okey, sebelum ni awak dah belajar cara macam mana kita nak menerbitkan ketaksamaan linear. Kemudian kita dah belajar cara menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita terus pergi kepada bahagian yang seterusnya yang melibatkan ketaksamaan linear serentak. Okey, apa yang berlaku apabila ada ketaksamaan linear serentak? Ini seolah-olah macam yang awak belajar sebelum ni dalam persamaan linear serentak. Apa yang anda faham tentang serentak? Serentak ni dia berlaku pada satu masa. Ataupun senang cerita, dia ada dua ketaksamaan linear. Macam persamaan linear serentak kan, ada dua persamaan linear dan kita selesaikan supaya kita akan dapat cari nilai pemboleh ubah yang ada dalam persamaan linear tersebut. Sama juga dalam ketaksamaan linear serentak. Dia bagi dua ketaksamaan, kemudian kita kena selesaikan supaya sebelum tu, apa maksud selesaikan? Baru je kita belajar tadi, selesaikan bermaksud kita nak cari nilai pemboleh ubah ataupun nilai huruf. Jadi kalau dalam ketaksamaan linear serentak ni pun tujuan kita sama. Kita tengok huruf apa yang ada, kemudian kita cari nilai huruf tersebut. Okey, contoh 8. Selesaikan ketaksamaan linear serentak berikut. Macam ni. Dia ada dua ketaksamaan dalam satu soalan. Contoh soalan A, 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11 dan 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Sekarang macam mana kita nak cari nilai x yang memuaskan ketaksamaan linear serentak ini? Kita tengok dulu untuk soalan A. Kita selesaikan satu per satu. Satu-satu awak kena selesaikan. Macam ni. Selesaikan dulu 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11. Dah selesaikan dapat x berapa? Barulah kita selesaikan yang kedua iaitu 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Dapat, jadi dia akan ada dua nilai x. Okey. Kita selesaikan satu-satu. Okey, macam ni. Okey, jadi kita pindahkan ni. Tambah 5 bawa ke belakang dia akan jadi tolak 5. Ataupun sama juga macam kita gunakan konsep imbangan. Di asalnya semua ni berasal daripada konsep imbangan. Kita nak hilangkan tambah 5, kena tolak 5 di sebelah hadapan. Jadi apabila tolak 5 di sebelah hadapan, sebelah belakang pun kita kena tolak 5 juga. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 2x lebih kecil daripada 6. Kemudian kita nak hilangkan 2 ni. 2 dengan x, operasi darab. Jadi kita kena bahagikan 2. Di hadapan bahagi 2. Di belakang pun kita bahagikan 2. Jadi 2x lebih kecil daripada 3. Okey, ni untuk ketaksamaan linear yang pertama. Kita dah dapat dah. X lebih kecil daripada 3. Untuk yang kedua, sama juga kita selesaikan dulu. 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Jadi macam biasa kita hilangkan dulu ataupun kita hilangkan dulu. Negatif 10 bawa ke belakang dia akan jadi tambah 10. Konsep imbangan dia. Tambah 10 di hadapan, tambah 10 di belakang. Jadi 3x lebih kecil daripada 15. Kemudian 3 kita nak hilangkan dia per 3 di hadapan, per 3 di belakang. Jadi 15 bagi 3, 5. Jadi awak dah dapat dua nilai x yang memuaskan ketaksamaan dua ketaksamaan tersebut. Pertama, x lebih kecil daripada 5. Yang kedua, x lebih kecil yang pertama x lebih kecil daripada 3 dan yang kedua x lebih kecil daripada 5. Tapi mana satu jawapan kita? Mana satu jawapan kita nak pilih?
Adakah awak nak ambil X lebih kecil daripada 3 ataupun kita nak ambil X lebih kecil daripada 5? Sedangkan dua soalan ni berlaku serentak, kita tak boleh pilih dua-dua. Jadi kita kena cari, orang kata apa? Betul, kita cari gabungan di antara kedua-dua. Macam mana nak cari gabungan? Jadi kita nak terima jawapan A, kita nak terima jawapan B, kita nak terima apakah yang kedua-dua jawapan yang diterima oleh kedua-dua ketaksamaan ni. Jadi macam mana? Macam mana ni? Jadi untuk ketaksamaan linear, kita ada satu cara yang kita panggil gunakan garis nombor. Awak dah belajar itu awal-awal kan, cara macam mana nak mewakilkan ketaksamaan linear pada garis nombor. Jadi sekarang kita akan ada satu garis nombor dan dua ketaksamaan pada satu garis nombor. Ini kita punya jalan kerja tadi. Tentukan nilai-nilai sepunya bagi kedua-dua ketaksamaan itu dengan menggunakan garis nombor. Ingat, kita gunakan hanya satu garis nombor sahaja. Jadi tengok tu, ada satu garis nombor. Kemudian ketaksamaan pertama, X lebih kecil daripada 3. Ini ketaksamaan yang pertama ni. Manakala ketaksamaan yang kedua, kita buat pada satu garis nombor. Okey, yang pertama X lebih kecil daripada 3, yang bawah tu. Kemudian X lebih kecil daripada 5, yang atas tu. Tapi pastikan jangan bertindak lah, kita jarakkan sikit yang bawah dengan yang atas. Okey, kemudian apabila dah ada dua garis, dua arrow tu, dua garis beranak panah tu kan, kita cari kawasan yang bertindan. Apa maksud bertindan? Yang apa? Maksudnya atas pun ada, bawah pun ada. Jadi kita lorekkan. Betul yang kawasan yang satu garis saja? Yang tu kita tak nak. Kita nak mesti dua-dua kawasan bergaris, ataupun kita katakan kawasan berlorek yang bertindan. Itulah yang kita panggil sebagai bahagian sepunya. Betul, di antara 3 dan 5, itu bukan bahagian sepunya. Dia garis atas dia ada, garis bawah tak ada kan? Okey, jadi yang bahagian sepunya itulah yang kita punya jawapan. Oleh kerana X perlu memuaskan X lebih kecil daripada 3 dan X lebih kecil daripada 5, kita mencari bahagian sepunya bagi kedua-dua penyelesaian. Penyelesaiannya ialah, jadi jawapan akhirnya ialah X lebih kecil daripada 3. Ini kita punya jawapan akhir dia. X lebih kecil daripada 3. Betul, X lebih kecil daripada 5. Itu bukan jawapan akhir. Jawapan akhirnya kita ambil yang bahagian bertindan, bahagian sepunya tu. X lebih kecil daripada 3. Okey, faham untuk soalan A. Kita tengok satu lagi contoh untuk lebih faham. Untuk soalan B, 8X tambah 5 sama dan lebih besar daripada 5X tolak 13 dan 3X tolak 4 lebih besar daripada 9X tambah 20. Okey, sama juga kita selesaikan ketaksamaan yang pertama. 8X tambah 5 sama dan lebih besar daripada 5X tolak 13. Kemudian kita pindahkan, tambah 5 bawa ke belakang, dia akan jadi negatif 3. Jadi 3 negatif 13 tolak 5, 4 negatif 18. Kemudian negatif 5, positif 5X bawa ke hadapan, jadi negatif 5X. Jadi 8X tolak 5X sama dengan 3X. 3X sama dan lebih besar daripada negatif 18. Kemudian kita nak hilangkan 3 per 3. Jadi negatif 18 bahagi 3 dapat negatif 6. Dapat satu jawapan untuk ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaan yang kedua, 3X tolak 4 lebih besar daripada 9X tambah 20. Jadi pindahkan dulu negatif 4 tu, bawa ke belakang, dia akan jadi ni, buat satu-satu
Jadi negatif 24. Betul, negatif 4 buat ke belakang jadi positif 4. Jadi 20 tambah 4, 24. Jadi negatif positif 9 bawa ke hadapan. Negatif 9 bawa ke hadapan jadi negatif 9. Jadi 3 tolak 9, negatif 6x lebih besar daripada 24. Ini ingat ni ya, apabila kita melibatkan nombor negatif, kita nak hilangkan nombor negatif negatif 6 tu. Negatif 6 dengan x operasi darab. Jadi kita nak hilangkan, kena bahagi negatif 6x bahagi negatif 6. Yang belakang pun dia akan jadi sama juga, 24 bahagi negatif 6. Tapi ingat yang kita belajar sebelum ni, apabila melibatkan darab ataupun bahagi nombor negatif, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ni. Apa yang berlaku kepada arrow dia ni? Arrow dia tu akan jadi berubah daripada ke kanan kepada ke kiri, ataupun lebih besar daripada, dia akan bertukar kepada lebih kecil daripada, sebab kita bahagi negatif 6. Di sini kita bahagi ni, bahagi negatif 6, sini pun bahagi negatif 6. Jadi X lebih kecil daripada negatif 4. Jadi dah ada dua ketaksamaan. Jadi langkah seterusnya, buat satu garis nombor, kemudian letakkan kedua-dua ketaksamaan ni pada garis nombor tersebut. Sebelum tu lupa cikgu nak cakap tadi untuk soalan A, kenapa kita gunakan apa dia? Bulatan kosong. Macam ni, ini yang pertama ni. X lebih besar daripada 6, yang pertama. Yang kedua, kenapa ada perbezaan antara garisan atas dan garisan bawah? Tengok garisan bawah, kita gunakan apa dia tu, bulatan penuh. Yang di atas negatif 6 tu. Kenapa kita gunakan bulatan penuh? Sebab ni, garisan double ni mewakili bulatan penuh. Kalau untuk yang garisan single ni, dia mewakili bulatan yang tak penuh, bulatan kosong. Kalau ada garisan double, maksudnya kita gunakan bulatan tu penuh. Kalau garisan single, kita gunakan bulatan kosong. Okey, macam yang pertama, X sama dan lebih besar daripada negatif 6, jadi anak panah dia ke kanan. Jadi arrow pada garis nombor pun menghala ke kanan. Untuk yang kedua, X lebih kecil daripada negatif 4, anak panah dia ke kiri, jadi arrow garisan pada garis nombor pun menghala ke kiri. Kemudian kita cari bahagian sepunya. Okey, bahagian sepunya ni dia berada di tengah-tengah. Dia lain daripada soalan A. Jadi soalan yang kedua ni, apabila dia berada di tengah-tengah, kita kena ambil sempadan kiri, dan sempadan kanan. Dia ada dua kan. Satu sempadan kiri dia negatif 6, sempadan kanan dia negatif 4. Jadi kita kena ambil kedua-dua sempadan ni masukkan dalam jawapan. Sempadan kiri dia negatif 6, kalau sempadan kanan dia negatif 4. X akan berada di tengah-tengah. Kemudian tengok di sempadan kiri dia ada bulatan penuh. Jadi bulatan penuh ni mewakili tu. Kalau di sempadan kanan, bulatan kosong. Kalau bulatan kosong, mewakili tu. Jadi X akan berada di tengah-tengah kawasan tu. Dia berbeza daripada soalan A. Tengok soalan A. Soalan A tadi macam mana? Kenapa kita hanya dapat satu nombor? Tapi kenapa dalam soalan B kita ada dua nombor, negatif 6 dan negatif 4? Dia ada perbezaan sedikit. Sebab untuk soalan B ni dia ada dua sempadan, kiri dan kanan. Dia ada dua. Tapi kalau soalan A tadi dia hanya ada satu sempadan. Satu lagi dia terus je kan, tak berhenti. Okey. Jadi jawapan dia negatif 6 sama dan lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada negatif 4. Okey, untuk
latihan pengukuhan, awak boleh cuba buat. Latih diri 7.2C. Soalan dalam buku teks. Nombor 1 tadi kata selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Ada berapa 6 soalan A, B, C, D, E, F. Ingat cara yang kita buat tadi. Pertama, selesaikan setiap ketaksamaan tersebut. Kemudian buat garis nombor. Kemudian cari bahagian bertindan ataupun bahagian sepunya. Kemudian last sekali baru letak jawapan. Okey.